Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi hari ini, hari Isnin 12 Ramadan. Dan kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah sebelum Zuhur. Seperti biasa, kita nak manfaatkan penjimatan yang kita dapat setiap hari. Penjimatan dengan tidak makan. Jadi kita ada 90 minit. Jadi kita gunakan sedikit masa kita untuk mendalami ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita, mengurangkan mudarat kepada kita, ahli keluarga kita, harta kita dan roh kita nanti, insya-Allah. Jadi, apakah topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah hibah versus faraid. Di luar sana ramai yang bergaduh, kata jangan ambil hibah, hibah menindakkan faraid. Masalah mereka ni bergaduh. Okey. Tapi saya akan beri penerangan mengatakan kita kena faham hibah tu apa, faraid tu apa. Tidak ada pergeseran antara mereka. Mereka saling bantu membantu. Kita kena faham ya. So, walaupun nampak hibah versus faraid, sebenarnya nak menerangkan kita kena faham bagaimana nak menggunakan kedua-dua itu. Tapi sebelum itu, sebab kita hari ini hari Isnin, kita dah terlepas dua pantun, Sabtu dan Ahad. Jadi kita mula dengan pantun kita. Kita ada 3 pantun hari ni ya. Alright. Jom. Pantun pertama. Pantun satu. Jadikan kenangan mengingati yang pergi. Harta diguna ke jalan yang berkat. Nasihat penting yang ramai isteri. Ramai isteri lagi. Rancang sekarang, elakkan mudarat. Okey. Jadi dalam pantun ni kita kata kita kalau boleh harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah tu kita jadikan kenangan untuk mereka yang telah pergi. Sebab kita dapat bukan titik peluk kita, tapi kita dapat harta tersebut. Dan kalau boleh kita gunakan harta itu bukan untuk joli-joli, kita gunakan ke jalan berkat. Baik berkat untuk diri kita dan juga berkat kepada arwah ataupun berkat kepada cucu cicit sebagainya. Jadi sebab itu harta yang datang pada kita disebabkan kita mewarisinya. Jangan bazirkan, jadikan ia sebagai satu yang berkat. Dan kemudian saya nasihatkan juga pada mereka-mereka yang ramai isteri. Kenapa? Sebab mereka ni dalam golongan yang agak kritikal. Jadi perlu sangat untuk buat perancangan. Dan nasihat saya adalah rancang sekarang supaya elakkan mudarat. Mudarat pada isteri-isteri, mudarat kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan yang mempunyai lebih pada satu isteri, harap nampak impaknya, kesannya, sekiranya kita biarkan harta kita begitu saja tanpa sebarang perancangan. Okey, itu pantun pertama. Pantun hari Ahad. Okey, kita lihat apa dia. Harta diguna ke jalan yang berkat. Saham akhirat ganjaran berterusan. Rancang sekarang, elakkan mudarat. Mai pusaka sedia beri bantuan. Jadi memanglah kita harta kita cuba cari jalan yang mendapat keberkatan. Kalau boleh kita salurkan kepada amalan-amalan saham akhirat, ganjaran berterusan. Contohnya kepada amal jariah, kepada sedekah, wakaf dan sebagainya, ataupun mengembangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu kenapa kita perlu buat perancangan pewarisan, sebab kita nak mengelakkan mudarat pada diri kita, kepada waris kita, kepada harta kita dan kepada roh kita. Dan insya-Allah pusaka ada untuk memberi bantuan. Okey, itu pantun hari Ahad. Dan kita tengok pantun hari ini untuk 12 Ramadan. Saham akhirat ganjaran berterusan, hasil muafakat waris bersama. Mai pusaka sedia beri bantuan, mula dengan nasihat percuma. Jadi sambung daripada pantun tadi, memanglah saham akhirat akan memberi ganjaran yang berterusan dan ia hanya dapat dicapai kalau waris-waris bermuafakat bersama untuk memanfaatkan harta arwah, bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk ganjaran yang berpanjangan, saham akhirat, baik pada diri sendiri, waris-waris ataupun untuk arwah. Dan memang pusaka dari dulu lagi sentiasa memberi
bantuan, mempermudahkan cara orang ramai mendapatkan bantuan, dan paling mudah adalah mula dengan dapatkan nasihat percuma. Okey, ingat tu? Okey, kita pergi ke topik kita hari ini yang berjudul hibah versus faraid. Okey, pertama kita kena faham dari segi bahasa je. Hibah yang faraid. Apa istilah apa ataupun makna dari segi bahasanya? Hibah ni ikut bahasanya adalah pemberian hadiah, sedekah atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okey? Aku ada benda, aku nak bagi. Jangan minta balasan apa-apa. Itu dah jadi rasuah. Okey? Kita bagi sebab kita sayang. Kita bagi sebab kita nak bagi. Dan kita tak harap apa-apa. Mungkin kita nak harapkan pahala daripada Allah, tapi tak harapkan apa-apa daripada orang yang kita beri. Itu hibah. Faraid pula dari segi bahasanya adalah menentukan, memastikan dan menghalalkan. Jadi kalau kita rujuk pada Al-Quran, ialah satu panduan untuk bagaimana untuk mentadbir ataupun mewariskan harta-harta si mati. Jadi itu jelas dari segi bahasanya. Okey, hibah apa? Faraid itu apa? Kemudian kita lihat syarat umum. Untuk hibah ni, syaratnya adalah dibuat semasa hidup oleh si pemilik harta. Dan pemilik harta itu mestilah dalam keadaan waras, bukan dalam nyanyuk, dalam keadaan dah meninggal, dalam koma dan sebagainya. Tidak. Dalam keadaan hidup dan waras akal fikiran. Dan juga dalam keadaan mampu. Harta itu memang dia ada, kalau dia bagi pun dia tak mudarat, waris-waris dia tak mudarat. Jangan bergasak bagi hadiah, bagi hibah, tapi diri sendiri tak dapat meneruskan kehidupan ataupun waris-waris teraniaya ataupun mudarat. Jadi syarat umumnya dibuat semasa hidup, dan harta itulah mestilah milik orang yang nak menghibah. Kita tak boleh hibah bukan barang kita, ya. Okey, dan waras dan mampu, dan hasrat yang dihibahkan itu tidak memudaratkan. Baik, kalau tuan-tuan yang pernah melihat video tentang 6 jenis hibah, tak kisahlah hibah mutlak ke, hibah amanah ke, hibah private trust ke, ataupun hibah deklarasi hibah tertangguh ke, apa saja hibah yang nak buat mestilah dengan tidak memudaratkan sesiapa. Okey, itu syarat umum hibah. Syarat umum faraid pula ialah ianya hanya terkesan kepada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya yang pemilik harta dah mati. Okey, dan harta tu memanglah masa hidupnya milik si mati. Jangan bukan harta si mati kita klaim sebagai pusaka. Jadi harta tu mestilah harta si mati masa hidup, dan si mati dah mati. Si mati dah matilah. Okey. Tetapi sebelum waris-waris faraid mendapat hak mereka, ada 7 perkara yang perlu ditolak dulu. Kalau tuan-tuan nak mendalami apakah yang saya ceritakan ni, boleh tonton. Kalau tuan-tuan dapatkan e-book, dalam e-book tu ada video berjudul Faraid 743. Dia akan menceritakan gambaran sebenarnya ataupun pengertian sebenarnya pelaksanaan faraid, bukan matematik yang 1/8, 1/4 sebagainya, tidak, ya. 7 perkara itu kalau harta yang pernah dihibahkan oleh si mati ni, tak kira dah. Kalau harta ni dipegang oleh si mati ni sebagai pemegang amanah, bukan semuanya pusaka dia. Begitu juga kalau ada kos ke bumi, boleh ambil pada harta arwah. Begitu juga kalau arwah ada hutang Allah, bayar dulu zakat, fidyah, haji dan sebagainya. Kalau arwah ni ada hutang dengan manusia, dengan kerajaan, dengan bank, bayar dahulu. Lepas tu kalau ada tuntutan daripada si pasangan, sama ada tuntutan edah untuk pasangan wanita ataupun harta pencarian yang boleh dituntut oleh sama ada pasangan lelaki atau pasangan wanita. Okey. Dan biasanya diputuskan oleh mahkamah syariah. Tetapi kalau waris-waris bersetuju untuk menerima apa saja kadar harta pencarian, boleh saja, ya. Dan yang ketujuhnya, kalau arwah ada meninggalkan wasiat, baik wasiat kepada bukan waris tak lebih 1/3 ataupun wasiat kepada jalan Allah, sedekah ataupun wakaf, kita laksanakan dahulu. Jadi 7 perkara yang kita perlu laksanakan. Jangan fikir bila aku ada hak faraid, aku nak hak aku. Tolak 7 perkara ni dulu. Kalau tak faham,
Dapatkan ebook. Dalam ebook tu ada video F743. Okey. Ini daripada syarat umumnya. Lagi apa kita tengok ni? Tanggungjawab siapa? Siapa yang boleh buat hibah? Yang boleh buat hibah ni lah si pemilik harta lah. Tak boleh lah anak dia kata, ayah, kena hibahkan rumah daripada saya. Ataupun isteri, salah seorang daripada isteri yang bermadu ni kata, abang, hibahkanlah rumah ni pada saya. Tak boleh. Ya? Tanggungjawab untuk menghibah ini datangnya dari pemilik harta itu sendiri. Okey. Dan kalau dia nak buat hibah pun pastikan dia cukup rukun dan syaratnya. Antaranya ialah memang milik dia, zahir harta itu, dan mestilah ada majlis ijab kabul, aku beri pada engkau, dan permohonan aku terima daripada engkau. Lepas tu adalah pelaksanaan atau perpindahan. Okey, cukup syaratnya. Dan lebih kukuh lagi kalau ianya dibuat dalam bentuk bertulis, bertarikh dan bersaksi. Lagi cantik, ada video lagi untuk memastikan tidak ada unsur-unsur paksaan, dan juga tak ada bukti yang mengatakan dia buat masa keadaan tak sedar. Jadi benda-benda macam itulah kita kena pastikan kalau dapat hibah cukup rukun dan syaratnya. Dan pada kami My Pusaka, hibah ni adalah satu booster kepada vaksin pusaka. Apa benda tu? Kena tengok video-video kami yang dalam dalam ebook, sama juga dalam ebook. Asas pewarisan yang penting, semua orang yang mempunyai harta, yang mempunyai waris, yang akan meninggal satu hari, perlu menyediakan vaksin pusaka. Perlu. Tetapi jika perlu dikukuhkan, ada situasi-situasi yang memerlukan kena lebih kuat, maka kita tambah booster. Jadi hibah ni adalah satu booster yang mengukuhkan vaksin pusaka yang semua orang perlu. Dan booster ni ada banyak jenis. Boleh hibah mutlak ada, hibah amanah dengan individu ada, hibah amanah dengan zakat trustee ada, dokumen pengisyaratan hibah tertangguh pun ada. Ada 4 jenis. Ya. Itu. Dan tanggungjawab untuk membuat hibah adalah pemilik harta masa dia masih hidup, masa dia masih lagi waras, dan masa dia keadaan yang masih mampu. Okey, itu tanggungjawab membuat hibah. Tanggungjawab melaksanakan faraid siapa? Pemilik harta tak boleh dah, dia dah mati. Jadi tanggungjawab siapa? Adalah menjadi tanggungjawab waris-waris untuk melihat harta yang ada. Pertama, mengenal pasti siapakah waris-waris faraid, mengenal pasti setiap waris itu apa kadarnya, dan mengenal pasti harta-harta yang ditinggalkan apa, berapa dah tolak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, apa yang tinggal. Dan kemudian waris boleh mencapai 4 jenis muafakat. Itu kita cerita di video yang lain. Jadi kalau contohnya tuan-tuan tonton video F743 pun kita ada ceritakan tentang yang 4 adalah 4 jenis muafakat. Okey. Jadi ada menjadi tanggungjawab waris sebaik-baiknya kalau dia tak tahu macam mana nak melaksanakan faraid, carilah orang yang pandai. Jadi saya sangat sarankan kalau ada harta pusaka, jangan sendiri-sendiri nak laksanakan pembahagian pusaka, sebab kita lihat banyak dalam media pun ada kes-kes artis yang mempunyai pusaka yang bermasalah, ataupun jutawan-jutawan terkenal yang dah meninggal pun mempunyai masalah. Sebab apa? Pelaksanaan ini dibuat tanpa guidance, bimbingan orang yang tahu. Okay. Jadi waris baiknya dengan bantuan pakar. Okey. Itulah, bila dengan bantuan pakar, macam contoh My Pusaka menyediakan proses yang dinamakan fast track pusaka. Ada 5 aliran yang kita perlu lalui. Jadi lebih mudah jika kita melalui proses yang teratur. Jadi nasihat saya, kalau ada ahli keluarga meninggal dunia, jangan cuba nak buat terus sendiri. Melalui proses fast track pusaka. Ada 5 proses. Pertamanya adalah dapatkan khidmat undi permulaan percuma. Okey. Itu pun sama. Boleh tahu lebih lanjut dengan mendapatkan ebook. Dalam ebook tu ada video faraid F743 dan menceritakan semua tentang faraid. Sama juga dalam ebook juga ada video tentang 6 jenis hibah pun boleh baca. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nampak sesiapa ahli yang hantar, kami ada ebook, daftar sekarang, percuma je daftar, dan bila dapat tu baca. Ada yang nota, ada yang video. Kalau video tu tengok,
yang nota tu baca. Mudah sangat untuk kita beri kefahaman kepada masyarakat. Okay. Now, jadi orang kata, betul ke ni? Kena tolak hutang, tolak wasiat kan? Okey. Dalam Al-Quran ada panduan-panduan untuk pembagian faraid. Antaranya adalah surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Okey. Dan kebanyakan orang bila baca, dia hanya baca apa hak waris-waris faraid. Yang isteri berapa, suami berapa, anak berapa dan sebagainya. Tetapi, saya bingungkan. Mungkin tuan tak nampak, tapi boleh rujuk lah. Dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Okay? Sebab Allah beri peringatan 4 kali dalam format yang berbeza dengan makna yang sedikit berbeza. Pertamanya dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah memberitahu, pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ini seolah kita beritahu lah. Okey, jangan bagi dulu ya. Kita tengok apa wasiat arwah ni, kita laksanakan dulu. Lepas tu dan apa saja yang hutang arwah ni kita bayar dulu ya. Ini cakap secara umum. Okey. Jadi ingatlah. Itu satu cara. Maksudnya lah kita perlu dahulukan wasiat dan hutang si mati. Okey. Now, dalam surah An-Nisa ayat ke-12 ada 3 kali benda yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza. Adalah adanya pengertian yang sedikit berbeza. Okey, contohnya sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Contoh kita nak beritahu pada waris lah. Jangan ambil dulu. Laksanakan wasiat yang dibuat olehnya. Dan juga bayar hutang-hutangnya. Ini kita nak beritahu pada waris lah. Okay. Kemudian, sekali lagi ulang. Sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Ini cerita pada kita orang hidup ni. Kita orang hidup. Jangan mati dengan tak menyediakan wasiat. Jangan mati dengan tak tahu yang kita berhutang dan tak sediakan kaedah untuk membayar hutang. Ini peringatan kepada pemilik harta sebelum mati. Saya ulang sekali lagi. Sesudah ditunaikan wasiat yang kamu sediakan dan sesudah dibayar hutang kamu. Jadi peringatan pada kita sebelum mati, peka kepada hutang kita. Sebelum mati, peka tentang perancangan yang kita perlu buat. Okey? Dan akhir sekali, sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Contoh ni manusia sudah dah nak masuk kubur ni ataupun dah sudah. Ni saya ingatkan je apa saja yang ada harta ditinggalkan oleh si mati. Kalau ada arwah wasiat ni buat oleh si mati, kita laksanakan dulu ya. Kalau ada hutang-hutang si mati, kita bayar dulu ya. Itu contohlah. Jadi cantik. Pesanan nampak macam 4 pesanan yang berbeza tetapi mempunyai makna yang halus. Jadi kita kena tahu yang wasiat dan hutang didahulukan sebelum sampai kepada. Dan satu lagi tentang wasiat. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat. Jangan kita buat wasiat yang mendatangkan mudarat. Jadi kita wasiat itu siapa buat? Pemilik harta yang buat. Wasiat bukan wujud lepas mati. Wasiat dibuat masa hidup. Masa hidup kita boleh buat wasiat, kita boleh buat hibah. Dan apabila kita membuat begitu, janganlah buat sesuatu yang memudarat. Itu sebabnya saya nasihatkan kalau ada yang berhasrat untuk membuat perancangan pewarisan yang mengandungi adik wasiat, pesanan hibah sebagainya, dapatkan khidmat pakar supaya mereka boleh membantu supaya hasrat yang kita buat itu bukanlah sesuatu yang akan memudaratkan waris-waris kita nanti. Okay? Nampak ya? Ini dalilnya jelas. Yang mana faraid itu apa? Sebelum faraid itu apa? Kita kena tahu. Okey. Dan satu lagi saya nak terangkan juga tentang ada satu hadis riwayat Abu Jalla Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Okey, Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdik, yakni orang yang berakal adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal. Siapkan diri dulu baru beramal, jangan beramal je tapi tak siapkan diri. Siapkan diri untuk apa?
untuk hari setelah kematian. Jadi apa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita perlu peka, kita perlu sentiasa berusaha untuk menyiapkan diri kita untuk hari selepas kematian. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Okey, memang kita perlu beramal, tapi sebelum beramal saja kita juga perlu menyiapkan diri untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikut hawa nafsu dan berangan kepada Allah bahawa Allah akan mengampuninya. Betul? Kata Abu Isa. Hadis ini hasan bagaimana riwayat At-Tirmizi. Okey. Jadi apa maksudnya apa? Kadang-kadang orang ni dia enjoy. Dia kata tak apalah, harta ni aku boleh pakai dah, nanti pada pandai lah. Oh, dia kata, ini lah orang-orang yang lemah imannya. Dia tak nampak Rasulullah kata pentingkan buat persediaan untuk mati. Apakah persediaan untuk mati? Kalau boleh kita kumpul harta banyak-banyak supaya kita boleh wariskan kebaikannya kepada waris-waris kita. Kalau boleh kita juga sediakan saham akhirat kita. Kita pastikan kita ada amal jariah. Kita menimba ilmu dan kita sebarkan ilmu yang bermanfaat. Okey, kalau boleh kita juga buat wasiat-wasiat sedekah, wasiat wakaf. Sebab kalau kita tak mampu buat sedekah dan wakaf sekarang, kita buat sedekah, wasiat atau wakaf lepas kita mati menggunakan wasiat sedekah atau wasiat wakaf. Okey, kita juga pastikan kita mendidik anak-anak kita supaya dia ada anak yang soleh, supaya mereka juga boleh doakan kita. Sebab itu 3 amalan kita nak. Dan kita boleh merancang dan bersedia. Begitu juga kalau kita dah ada harta, kita dah ada keluarga dan kita ada hasrat, maka buatlah persiapan yang rapi. Antara persiapan yang rapi adalah bakti pusaka. Pastikan kita ada harta yang cukup, yang teratur simpanannya, yang cukup sifatnya. Pastikan kita ada melantik wasi untuk memudahkan proses pengurusan pusaka bila kita tak ada. Okay, kita sediakan dana pantas supaya bila meninggal duit ada sampai pada waris, tak terbeku, tak adalah gaji kita beku, duit dalam ASB beku, waris dapat duit dan boleh teruskan kehidupan. Okay, sama ada teruskan kehidupan, membayar hutang kita, untuk memberi pada isi nafkah sepanjang edah supaya dia ada duit untuk hidup at least 4 bulan 10 hari. Okay, dan juga membayar apa urusan pusaka, termasuklah memanggil orang yang pandai untuk membantu urus pusaka. Okey. Dan yang keempat lah, sediakan orang yang boleh bantu waris. Dan kelima adalah hasrat-hasrat itu dibuat dalam bentuk bertulis, bertarikh dan bersaksi. Jadi apa yang kita nyatakan dalam bakti pusaka terkandung dalam hadis ini. Ini yang saya sarankan, jangan cuai, jangan jadi orang yang tak beriman ataupun yang lemah yang tak kisah. Pandai-pandailah waris aku. Tidak, tuan-tuan. Kita dipesan, dinasihatkan untuk mempersiapkan diri kita. Salah satunya adalah menyediakan perancangan yang rapi, yang teratur. Cara nak buat, hubungi orang yang tahu, yang biasa buat, yang telah terbukti berkesan. Ya? Okey. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit memberi penerangan, kesedaran dan mungkin dapat mencetus tindakan yang boleh memberi bukan saja keberkatan pada tuan-tuan dan puan, tapi juga menyelamatkan diri tuan-tuan dan puan, menyelamatkan waris tuan-tuan daripada mudarat, menyelamatkan harta-harta tuan-tuan daripada terbeku dan tidak dapat dimanfaatkan, dan juga menyelamatkan roh tuan daripada terseksa atau tidak sejahtera di sana nanti. Okey. Dan seperti biasa, nak mula mudah saja, kami akan sentiasa mengajak tuan-tuan dan puan untuk menjadi ahli. Kalau dapat jemputan menjadi keahlian, daftar saja. Sebab keahlian percuma dan dapat 7 manfaat, dapat aplikasi faraid, dapat aplikasi untuk derah pewarisan, dapat aplikasi untuk memulakan permohonan urus pusaka, dapat gerbang ilmu untuk dapat macam-macam ilmu baru, dapat juga saluran mudah untuk dapatkan khidmat bantuan percuma. Klik saja butang, kita boleh mohon bantuan daripada Imam Pusaka, dan kita beri laman web untuk kita berkongsi ilmu ini dan manfaat ini kepada lebih ramai orang. Dan kalau kita rajin berkongsi, mana tahu orang tu juga akan mengambil solusi-solusi yang diperlukan, dan kita juga beri ganjaran dalam bentuk insentif referral, mudah saja. Jadi nasihat saya, kalau dapat
apa tu link ataupun pautan daripada ahli-ahli menjemput tuan-tuan dan puan untuk menjadi ahli, jadilah ahli. Okey. Kadang-kadang mereka memudahkan. Dia kata, okey nak jadi ahli, kasih email lah, bagi email. Bagi nama, bagi email, biar orang daftarkan. Kalau tuan-tuan malas nak daftar. Tapi kalau yang pandai tu daftar dulu lah. Jadi tak ada masalah ya. Okey. Itulah yang nasihat saya, dan apa kita buat adalah berterusan menimba ilmu supaya kita dapat kefahaman yang lebih dan kita dapat memastikan aturan kehidupan kita lebih cantik. Dan besok topik lain sikit. Helmet pusaka enggak? Kalau nak tahu ya ke tidak, jumpa besok. Okey. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.